Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Yes, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu untuk anda semua. Kalau waktu ini dah buka TV tu, terima kasih banyak-banyak kerana kami berdua kembali bersama dengan anda. Betul lah, pagi ni kita berdua rasa lama juga tak bersama juga untuk buat apa ni, menjadi pengacara ni Mas. Tapi itulah tugas kita hari ni sebenarnya panjang Betul. Daripada pagi sampai ke malam sebab hari ni nak bagi tahu dulu, hari ni kita akan tahu siapa akan jadi juara untuk anugerah juara lagu yang ke-35 malam nanti. Tapi itu kita simpan cerita tu dulu sebab hari ni topik yang kita nak bincangkan ni menarik. Walaupun kita ni dua-dua lelaki hari ni, Betul. topik kita nak ceritakan ni pasal kecantikan Ya, kecantikan ni kalau orang kata dia kalau boleh nak berpanjangan. Ya, bukan hanya seketika kecantikan ataupun ketampanan. Benda tu kalau boleh sampai dah berusia pun dengan cara yang tersendiri lah. Ya, kadang-kadang orang dah makin meningkat umur tu Muaz kan, dia masih lagi apa ni, ada kelihatan yang seperti awet muda kan. Betul. Macam Muaz contoh sendirinya tahun ni 45 Tolak beberapa tahun kan. Jadi kita nak kongsikan macam-macam tips kepada anda semua. Dan selain daripada itu juga awal pagi ni seperti biasa kita nak terus update kepada anda antara apa yang telah pun dikongsikan melalui sesi sidang media semalam. Ya, ini untuk COVID-19 yang mana semalam untuk kes baru adalah 1470. Betul. Ya, dan selain daripada itu juga kes sembuh baru adalah 1830. Betul. Dan kalau ikut pecahan daripada negeri ke negeri, kes yang tertinggi kita tengok dekat sini masih lagi Selangor lah dengan 551 kes. Kemudian 320 mana ni? Bukan. 178 Pulau Pinang. Dan negeri-negeri lain ada yang dituliskan seperti dalam skrin yang kita tengok sekarang ni lah. Jadi seperti biasa kita tetap kena berjaga-jaga, kena berhati-hati, kena buat pendaftaran untuk ambil vaksin. Betul. Dekat aplikasi MySejahtera Muaz. Okey, ini antara contoh apabila saya telah pun mendaftar sebagai orang yang nak mengambil vaksin ini. Yang paling terbaru anda boleh tengok ini antara statusnya, update-update apabila anda dah mendaftar. Dan saya dah tengok ada orang yang dah daftar, lepas tu dia dah diberikan tempat-tempat untuk mengambil vaksin ni. Ini untuk frontliner kita, ada frontliner kita yang share. Saya dah mendaftar tapi belum tengok lagi. Kita belum lagi. Belum lagi. Sebab dibagikan kepada frontliner dan juga nanti warga MAS kan. Jadi selepas ini kita akan dapat tengok step-step dia. Jadi jangan lupa untuk turun aplikasi MySejahtera dan jangan lupa juga untuk mendaftarkan diri anda di sana. Kalau macam sebelum ni yang daftar tak keluar macam tu, daftar semula lah tak, dia akan kena update sistem lah. Lepas tu dia akan update apps lah. once kita dah daftar, secara automatiknya kita akan menerima vaksin tersebut. Betul. Rasa macam dah lama tak kongsikan. Siapa kalau tak follow lagi Instagram ataupun social media Borak Kopitiam, kita silakanlah follow. @Borak Kopitiam kalau Instagramnya, sama juga dekat Facebook Borak Kopitiam TV3 sebab kita bersiaran juga melalui Facebook ni. Bolehlah hantarkan komen-komen ataupun pandangan-pandangan ataupun nak bertanya apa-apa soalan berkenaan dengan topik kita hari ni, iaitu awet muda lah Muaz. Ya betul, kekal muda ni ada di antara kita kadang-kadang bila usianya dah masuk 40, masuk 50, tapi seakan-akan kelihatan macam 20-an lagi. Baby face lah tengok. Betul. Lepas tu kita mesti nak tahu kan, apa rahsia, bagi tahu, share sikit. Iyalah. Kan ada yang kata dari segi pemakanan, ada yang kata kena tidur yang cukup. Betul. Kan? Exercise pun ada juga, macam-macam sebenarnya, tapi itu kita akan belajar satu-satu. Dan sekarang ni yang kita nak ceritakan sekarang ni pasal orang-orang muda sekarang ni ramai yang berkongsi konten-konten menarik dekat social media. Ada satu konten yang kita nak sharekan ni yang sangat-sangat rasanya mencuit hati lah dan menghiburkan. Ada orang pun boleh relate juga tau Muaz. Ya. Bila mana ada seorang lelaki ni, dia buat video di TikTok, aplikasi TikTok. Dia membezakan antara pemandu bila masuk ke dalam kereta. Pemandu tu lelaki macam mana, pemandu tu kalau perempuan macam mana. Kalau boleh kita mainkan sikit video dia, kalau yang belum tengok lagi kan. Sebab setakat sekarang video yang ditonton tu saya rasa dah 1 juta jugalah video ni. Ni dia video dia. So lelaki kalau drive masuk kereta macam tu terus Normal, ini kita ini kita. Start engine, masuk gear, terus jalan. Tapi kita pakai seat belt lah. Pakai seat belt. Okey, ini perempuan. Ini perempuan. Tapi orang yang sama juga. Konon-konon. Tanggalkan kasut Wanita, betul ke? Tu. Ni betul. Tinggi kasih, ini betul. Tinggi kasih.
Tapi tanggalkan kasut tu betul ke Muaz? Kebanyakannya. Muaz tengok macam orang rumah tanggal kasut. Betul. Oh, ya? Kebanyakannya macam tu. Tapi Yang tengok saya- juga. Ha. Ni kalau dah reverse, lepas tu dia tak sure dia ke depan balik. Di manakah akal fikiran diberikan oleh Allah SWT? Badan kena tegak kan, nampak macam nak exercise kan. Dia posture tu dijaga Muaz. Tapi Okey. itulah, ada juga yang kata dekat komen-komen yang ada kat situ, ada yang kata betul lah, macam mana tahu Ada juga yang cakap tak semua perempuan macam itu. Kalau setakat buka kasut tu mungkin adalah beberapa, mungkin tak semuanya begitu kan. Kadang-kadang mungkin kalau pakai heels kenalah buka. Yes, takkan nak menekan pakai tumit tu kan. Bahaya pula. Tapi ada satu lagi video, ini viral juga. Pasal apa Bagi tu? tahu bagaimana kehebatan wanita. Dia boleh bawa kereta 4x4 dengan pakai baju kurung. Tadi kata perempuan ni leceh lah, nak kena angkat seat tinggi lah apa semua kan. Tidak semua wanita. Yang ni tak, yang ni memang sebegitu. lasak lah ni. Dia boleh redah sungai Betul. kalau kita tengok tu Jadi dikongsikan sendiri video ni Siti Munirah viral apabila dia difahamkan umurnya baru 20 tahun. Dan ialah kelihatan bertudung manis. Tapi baru-baru ini dikongsikan video dia bawa 4x4 bapak dia untuk masuk ke dalam sungai. Jadi dia kata memang kebetulan dia memang suka bawa Aktiviti kereta-kereta 4x4 ni lah. kan. Daripada kecil lagi bapak dia memang mengajar. Jadi ada orang tanya macam mana nak guna double gear. Jadi dalam video tu dia kongsikan cara untuk menggunakan double gear tu. Gear 4x4 tu lah. Video tu, tapi yelah macam biasa jugalah kalau kita tengok kan, komen-komen daripada orang yang menonton tu, tak semua orang yang menyokong. Ada orang juga yang kata, alah sungai tu sikit je, anak sungai je. Tapi sebenarnya benda tu pun cabaran untuk, bukannya untuk wanita. Kita pun yang lelaki belum tentu lagi boleh lepas kalau kita cuba. Kalau tak biasa bawa 4x4 ni. Ni video dia. Tekan button, masuk gear 1. Steady. Kena serang penat. Tu dia. Tak cukup sekali dia kata. Masuk lagi sekali. Mama suruh lambai pula. Dan senang je kan, tekan the two wheels punya gear tadi tu. Oh, Tini jangan lupa. Aja. Tapi comel lah sebenarnya bila mana ada perkongsian macam ni kan, bolehlah kita tengok-tengok menghiburkan kita. Tapi kata dia juga sebenarnya masa kenapa dia berbaju kurung tu Muaz, katanya daripada majlis kahwin ke apa, tak silap Jadi rata-rata kalau kita tengok netizen ni terhibur lah, walaupun ada kata alah bawa kereta saya pun boleh. Alah benda ni kan nak happy-happy, dia kongsi kat media sosial dia, benda tu jadi viral. Kita janganlah stres sangat. Kita kadang-kadang tak faham kan. Ada je yang Ada akan je nak nak keluar marah. juga macam tak puas hati juga kan. Tak apalah, kita just enjoy je lah apa yang orang tu buat. Kalau kita mungkin ada skill yang lagi hebat, rasa mungkin boleh redah lagi sungai yang lagi dalam, kongsikan video. Masuk sampai dalam. Tapi kan bila orang kata stres ni boleh juga membuatkan kita ni kelihatan lebih cepat tua. Inilah benda ni, bila kita tengok video benda yang happy pun kita rasa nak marah. Kan bila boleh. nak borak orang rasa nak tengking kat dia. Antara punca juga tapi kalau nak cakapkan kan, ramai orang yang ada tips ni Muaz. Muaz tahu tak, antara selebriti-selebriti kalau kita tengok sekarang ni, bagi Muaz nampak dia sebenarnya umur dia dah apa ni? Dah berusia juga, tapi Betul. nampak macam baby face Betul, kalau terkenal lah, kalau kita tengok Cik Ta lah antara yang paling famous dengan Cik Ta usia betul. dia, dengan Nampak muda, apa yang nampak kita muda. lihat kan, memang nampak muda kan. Kalau sekali pandang nampak sebaya. Betul. Jangan dua kali pandang. Jangan dua kali pandang. Tak boleh isteri orang. Dua kali pandang bahaya. Bahaya. Dia bukan sebaya, bahaya dah tu. Okey. Jadi hari ini kita nak cerita pasal topik kita kekal muda. Kita ada trivia yang kita nak kongsikan pasal personality dan juga selebriti awet muda ni. Jom kita saksikan. Awet muda. Definisi awet muda adalah sentiasa kelihatan lebih muda daripada usia sebenar. Contohnya, umur 50 tahun tetapi tampak seperti 30-an. Kalau yang umur 20 tahun tu bukan awet muda ya, Dek. Itu awak memang muda. Untuk sentiasa kelihatan kekal muda, sememangnya bukan suatu perkara yang mudah. Bukan sahaja daripada segi raut wajah yang mulus, malah keadaan diri nampak cergas. Jadi ini antara contoh selebriti yang kekal kelihatan muda. Seniwati dan pelakon legenda Datuk Sarimah Ahmad, seorang pelakon wanita yang cukup terkenal di era 60-an. Bila sahaja memandang raut wajah Datuk Sarimah, pasti yang terlintas di fikiran adalah apa betul yang diamalkan. Di usia 79 tahun, Datuk Sarimah sentiasa mengamalkan makanan sunnah, makan masakan tanpa minyak, buah-buahan serta ulam-ulaman. Patutlah nampak muda je, maintain gitu. Selain itu, ini dia pelakon dan model yang cukup kacak. Nampak je wajahnya,
Alahai. Cuba teka berapa umur Edika sekarang. Bukan 30-an ya. Sekarang Edika berumur 54 tahun. Masih segak kan? Ini salah satu cara mudah nak nampak muda. Dengan peredaran teknologi kini, seperti adanya pelbagai aplikasi, contohnya Instagram, yang boleh menambah filter supaya muka nampak lebih berseri. Ada juga aplikasi Face App yang boleh mengubah wajah nampak muda dari usia sebenar. Tapi jangan salah faham tau. Aplikasi ini hanya untuk seronok-seronok saja. Bukan tak mengaku diri dah berusia. Cuma awet muda. Pastinya kalau nak nampak kekal muda ini, banyak yang perlu dititik beratkan. Pengambilan makanan, senaman. Jadi, jomlah sama-sama kita kekal awet muda. Tapi dalam ada banyak-banyak gambar tu, seorang lagi saya nak tambah, Abang Nur Hakim. Oh, betul lah. Abang Nur Hakim bukan saja kelihatan muda, tapi badan dia nak maintain tu susah. Dia main besi muat. Iyalah, tapi susah. Kita ni yang macam besi. Dia lain. Cuma yang geram tadi tu, alahai. Suara yang background tu tadi. Menjadi-jadi dia kalau bagi peluang. Ya, si kokok tu. Jadi kalau kita tengok kan, selain daripada kita jaga pemakanan, betul juga. Sekarang ni dah ada banyak sangat filter. Filter-filter ni yang boleh kita kelihatan muda. Tapi itu untuk seronok. Bahaya juga kalau nak berkenalan, jangan guna filter ya. Takut nanti bila jumpa nanti lain pula dengan media sosial tu. Takut orang cari meja mana? Meja nombor 6. Ni orang lain meja nombor 6. Bukan awak ni. Tak boleh macam tu. Tapi itulah kita akan bincangkan pasal topik kita hari ini, kekal muda, bersama dengan ramai tetamu kita yang akan bersama dengan kita selepas ni. Sekarang ni kita relax-relax dulu. Kita nak berhenti rehat kembali selepas ni. Borak Kopitiam. Okey, ni ceritanya sekarang ni pasal awet muda ni. Salah satu perkara kita sebenarnya nak bagi nampak awet muda, Muaz, kita kena cuba bergaya macam orang muda lah. Ya. Tapi tengok juga, kadang-kadang kita cuba untuk bergaya macam orang muda, tapi pembawakan kita salah tak jadi juga. Ya, nanti orang kata trying hard. Sebab bukan apa, saya nampak itu hari Abang Yanzin. Yanzin tu kan, penyanyi tu kan. Bila dia start buat mini love, nampak muda dah. Buat mini love gaya, kita nampak muda. Gaya, betul jugalah, saya rasa satu lagi jiwa muda tu kita sentiasa happy dan sebagainya kan. Dan saya yakinlah kalau anda tanya pada orang-orang lama pun, apa yang membuatkan mereka kelihatan muda adalah bangun awal pagi. Itu antara salah satu tips yang memang saya dapat daripada kalau kat orang kampung kan, tanya macam mana cik nampak muda ni? Bangun pagi je, bangun ada awal. Orang cakap kena happy selalu. Betul. Tapi itulah kita bawakan pakar lah untuk bertanya pasal topik kita ni. Macam mana kita nak nampak ataupun kelihatan awet muda, ataupun benda-benda yang berkaitan dengan penuaan sebelum usia, ada juga macam tu kan. Jadi ada dalam talian ni bersama dengan kita pagi ni, kita ada doktor yang memang nampak memang muda. Betul. Saya ingatkan umur 21 ni. Iyalah. Hampir tak yakin saya tadi kalau 21. Betul lah, Mas. Kita ada Dr. Alina Hasni Muhammad Rashid. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sihat pagi ni? Alhamdulillah kami sihat. Jadi doktor, bila kita sebut mengenai kulit ni doktor, kadang-kadang kita risaulah kulit tua sebelum usia, perkara yang menakutkan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan, adakah itu oleh kerana kita punya memang badan kita akan cepat kulit kita cepat nampak tu, ataupun sebenarnya pemikiran kita yang dihimpit dengan pelbagai masalah, kuat kerja dan sebagainya. Faktornya tu. Okey, penuaan ni sebenarnya ada dua jenis. Satu penuaan jenis yang ikut time, ikut waktu, dan satu lagi satu lagi penuaan secara extrinsic, secara dari luar lah. So penuaan yang matang ni selalunya terjadi apabila faktor-faktor extrinsic tu lebih orang kata lebih kuat daripada faktor intrinsic. Faktor intrinsic seperti merokok, tak pakai sun protection, pemakanan yang tidak dijaga, radikal bebas yang tinggi. Okey. Itu antara punca-puncanya lah yang mana kita consume benda-benda daripada pemakanan. Betul. Dan juga mungkin benda-benda yang tak sihat lah doktor. Tapi doktor, kita nak tahu kan, kalau macam ini kita dalam sikit lah bahagian kulit ni, kita cakap pasal pigmentasi, kedutan semua kan. Ada bezanya antara kulit muda dan kulit tua tu doktor? Okey, beza dia ada banyak sebenarnya. Kalau dari segi luaran, kita tengok dari segi tekstur. So tekstur ada juga penuaan kulit. Basically dari segi tekstur, dekat luar dia dah tak ganjal, dah tak elastik.
So dari segi dia punya lekuk-lekuk, dari segi dia punya wrinkle. So banyak yang berlaku sebab apa? Sebab seumur hidup kita ada expression muka, betul tak? So bila kita buat expression, kita senyum, kita agak kening, all this actually contribute later on, dia akan contribute to movement of hidung masa. Itu satu. Dan satu lagi, kita punya pigmentasi ni dia nakal sikit. Bila dia makin tua, dia makin harum, dia makin ke mana-mana. So dia akan keluar timbul, especially dekat tempat-tempat yang pertengahan dekat muka, bahagian dahi dan bahagian dekat pipi dan hidung lah. So ini ada tempat-tempat yang selalunya tempat pertama yang expose dengan matahari bila kita keluar. Oh, okey. Dan saya rasa kadang-kadang doktor ada kedutan-kedutan yang awal keluar. Contohnya saya rasa di dahi senang untuk kita lihat, di bawah mata juga, di tepi mata dan sebagainya. Kadang-kadang adakah itu oleh kerana daripada keturunan ataupun ianya berlaku dalam keadaan yang awal, doktor? Okey, largely actually sebenarnya 90% daripada kedutan-kedutan awal ni adalah terhasil daripada external punya reason. Sebab apa? Sebab pancaran matahari yang sentiasa menjadikan kulit semakin rosak. Mungkin hari ni kita keluar dalam 30 minit saja, tapi damage yang dah ada pada kulit muka dia akan di-accumulated throughout the years. So makin lama makin tua, makin lama makin kita ni makin damage tu makin tinggi. Dia caranya sama macam barang jugalah kan. Kalau barang tu perabot ke kasut ke apa, kalau kita tak jaga pun selalu terdedah dengan matahari pun dia rosak cepat juga gitulah doktor lebih kurang pemahamannya. Tapi doktor, selain yang kita nak tahu kan, macam untuk orang-orang yang kalau kita tengok daripada segi nombor kan, umur dia tu nampak masih lagi muda kan. Tapi kalau kita tengok daripada wajahnya tu kadang-kadang nampak macam dah berumur sangat pula tengok doktor kan. Macam yang kategori sebegitu sebenarnya, selain daripada faktor-faktor yang doktor cakap tadi itu, ada ke faktor-faktor lain macam genetik ke sebenarnya cenderung untuk jadi ke situ juga? Yes. A lot of aging process depends on genetic juga. So cara genetik, sebab kita proses penuaan kita bukan saja dekat kulit saja. So ia berlaku dekat dalam, dekat bahagian mata dan juga bahagian lemak-lemak di tulang pipi sendiri. So dia berlaku macam tu. So bagaimana progres ibu bapa mak ayah kita, macam mana dia proses penuaan pun boleh affect cara kita punya proses penuaan. Dan on top of that, kalau you tak jaga the external punya factor, dia akan macam menambahkan lagi lah, mempercepatkan lagi proses penuaan tu. Okey, jadi kalau dan kalau kita lihat macam mana sebenarnya nak jaga kulit doktor, terutamanya lelaki lah. Wanita saya yakin wanita ni dia memanglah sebelum tidur ada krim, ada macam-macam krim lah selagi tak tidur. Jadi lelaki ni dia mana ada dia nak cuci muka pun pakai isteri punya. Jadi macam mana sebenarnya untuk kita nak jaga kulit ni doktor? Cara yang mudah ni. Okay, so dari segi kalau untuk lelaki kita faham that you guys tak suka banyak steps, betul tak? In your routine kan? Okay, so simple je. Just cuci muka 2 kali sehari, that will be enough. And then just pakai sun protection. Sun protection sangat penting, sunblock sangat-sangat penting. So lelaki ke perempuan ke kena pakai sun protection. Dan lelaki of course kita tahu ramai yang rokok kan, hisap rokok. So bila hisap rokok ni actually what it does is dia akan menaikkan radical bebas dekat dalam kita punya badan. So what happens is that kita punya muka tu cepat tua. So for me, pakai sunblock, kurangkan merokok. And of course exercise and makan all the fruit and sayur, especially warna merah macam tu yang ada beta carotene, macam carrot, macam tomatoes. Okey, itu antara sayuran-sayurannya doktor Selalu kita kalau nak pakai sunblock ni kalau pergi pantai je. Tapi doktor cakap kena pakai sunblock hari-hari ni, maksudnya setiap kali nak keluar rumah kena pakai. Yes. This is very important. You guys tu nampak young, so you want to actually, bukan kita nak kata anti-aging, kita nak age management. Kita nak manage kita punya age actually. So very very important actually. Okey. Alright, dan saya beritahu juga mungkin kalau kita lihat rawatan-rawatan yang sesuai. Rawatan ni doktor, ada orang saya tengok ada setengah-setengah klinik katanya mau kelihatan muda seperti 20 tahun yang lepas. Jadi kita risau juga kembali rawatan muda. Macam tak logik je rawatan ni, takut. Kita boleh takut. Ke kan? Boleh ke? Memang ada ke? Sesuai ke dengan orang kita ni doktor?
Okey, rawatan muka ni sebenarnya terbahagi kepada dua sebenarnya, daripada eksternal, daripada kulit dan daripada internal. So kalau daripada eksternal, dia ada macam-macam cara. So satu caranya adalah untuk kita boostkan you punya collagen dari luar. So tapi you guys kena faham sebab untuk boost collagen, you kena createkan luka-luka baru on top of your scar sebab dia nak boostkan, dia nak remodelkan kulit tu. So that's one. Another one is you need exfoliation. Exfoliation ni basically dia sedut-sedut yang tu. Bila you buat macam tu, you akan stimulatekan the skin cells, new skin cells formation. Sebab apa? Sebab dead skin cells kita dah remove. So tak adalah nampak macam 20 tahun younger. I think that's just marketing gimmick. Okey. Dia nampak kira sihat lah, kulit tu jadi sihat lah. Ya. Doktor, Exactly. berbalik kepada pemakanan kita, doktor. Doktor cakap tadi untuk sayuran tu, sayuran-sayuran yang merah doktor kata Yes. Tapi dari segi masakannya doktor tu, sayuran tu nak dimasak macam mana? Kena yang berkuah ke, goreng ke, ataupun nak makan carrot tu macam rabbit je doktor? Okay, if you want to ask my opinion, actually kan, macam tomatoes, right? Do not, kalau boleh ambil yang raw tomatoes. You know, the big tomatoes ada, kita ada plum tomatoes yang kecil-kecil tu. Kat MDG kan ada kan, dia packed it. Memang kita actually initially rasa tak best, tapi when you bake it and habit it actually helps a lot of you punya healing process, a lot. So dia menjadikan macam proses untuk penukaran sel kulit tu lebih senang and orang kata lebih cepat. Doktor, betul ke kalau kita letak timun dekat mata kita sebelum tidur seperti yang saya selalu tengok tu akan membuatkan kita nampak lebih muda? Okay, sebab timun tu dia actually very cold. So what it does is actually depuff. Kita bila kita tidur kan, kita actually very puffy dekat area mata. So bila letak dia depuff. So depuff ni actually dia lebih kepada apa yang dia punya temperature dan juga dia punya CK. Tapi in terms of scientifically belum lagi kita nampak macam significant sangat randomised control trial ataupun all that menggunakan timun yang boleh macam anti-aging. Sebab kalau expression tu still ada, kita still ada expression, kita still ada aging kita still berlaku, kita still expose to matahari, aging akan tetap berlaku juga chronologically secara biological. Tadi kita cakap pasal pemakanan antara faktor-faktor yang buatkan kulit tu dia cepat tua. Tapi saya kurang faham lagi pasal persekitaran tu doktor. Contohnya kalau kita stres dengan kerja kat pejabat ataupun mungkin kita ada masalah kan kat luar kan. Itu membantu juga ke untuk cepat tua kan kulit kita ni doktor? Yes. Sangat-sangat. Stres memainkan yang sangat-sangat tinggi. That's why bila you are encountered with stress, of course saya bukan bahagian that, but then you have to actually change that because what it does is dia akan produce sangat banyak hormon kortisol kat dalam badan kita yang menyebabkan semua proses dalam badan kita ni macam in shock, in stress punya mood. So kita tak nak yang tu sebenarnya. Not too much stress. Kalau stress yang bagus tak apa. Oh, okey. Tidur kena cukup, blue light kena jaga. Yes. Okey doktor, bagaimana pula dengan kita sedia maklum bahawa manusia ni tak pernah puas dengan apa yang kita ada. Sentiasa nak ubah je muka ni. Kalau umur tu dah makin meningkat nampak gedut-gedut dia mula risau. Nasihat doktor sendirilah untuk orang yang suka cucuk-cucuk, yang suka ubah-ubah dan sebagainya. Ada tuju ke sesiapa ke ni Muaz? Saya tak tuju pada siapa-siapa tapi saya kelihatan orang yang cucuk ni mukanya semua sama je doktor. Bagi dia lawa tapi bagi kami yang tengok ni kami lebih suka dia yang dulu. Contohnya. Nasihat doktor. Okey, so bagi saya untuk estetik ni dinamakan estetik procedure, cosmetic procedure. So dapatkan consultation dan rawatan daripada mereka yang bertauliah. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih kepada nak jaga kulit. So it's more kepada skin surface. Kalau let's say you cucuk-cucuk pun tapi tak pakai sunblock, tak menggunakan produk yang sesuai untuk kulit, so it doesn't make sense juga. So I can understand kenapa some people dia nak kena cucuk juga sebab some of the volume ada loss. Tapi bila you too much, dia akan dapatkan symptoms and syndrome seperti nama dia overfilling syndrome. So, kalau tengok overfill syndrome ni, dia macam besar, dia macam nampak macam dia punya kening. Bila dia buat expression pun dah tak ada line, dah macam static like that. So you have to keep the bare minimum and kalau boleh you love yourself as you are. Yes, kadang-kadang dia gelak, dia marah semua sama. Saya risau nak borak. Itu sebab dia nak ni Muaz, sebab dia nak bagi awet muda. Doktor kata kalau banyak pergerakan nanti banyak wrinkles.
Jadi kita expression tu biar kita simpan satu je lah kalau gitu. Sebab yang cucuk tu actually dia untuk kurangkan expression tu sebenarnya. Oh, Kan? okey. Tapi cucuk too much then you jadi frozen. Terus tak ada tau. expression. Yelah. Tak nak lah macam tu. Okey, doktor kalau ada nak bertanya lagi pasal ilmu lah estetik ni, kecantikan ni semua doktor, mungkin boleh kongsikan Instagram ke Facebook ataupun TikTok doktor ke kalau ada kan? Okey, Instagram personal saya Dr. Alina Hasmi. Kalau nak pergi sebab kami banyak share dekat kita punya platform company juga, Dermany.Malaysia. Itu pun ada juga. Okey, So, ada dekat skrin. banyak yang kita share lebih kepada apa yang evidence based, yang terbukti berkesan. And kalau boleh apa yang kita share tu lebih kepada reports. Kita share apa yang what's the latest thing. Okey. Alright, Terima okey. kasih Dr. Alina sekali lagi bersama dengan kita. Tips yang sangat berguna awal pagi ni. Alright. Jadi kita harapkan dengan apa yang dikongsikan tadi sedikit sebanyaklah dapat memberi pelbagai Pembelajaran tips, baru untuk pengajaran kita. kepada kita. Terima kasih doktor. Alright, take care. Terima Take kasih. care. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry lah kalau gitu saya dah belajar tips daripada doktor Memang saya tak boleh nak senyum banyak-banyak. Tak boleh, Saya nanti takut orang kata kita sombong. Orang kata kita sombong. Saya nanti bagi tahu, saya bukan apa sebab doktor cakap kalau banyak bergerak muka ni nanti dia cepat berumur. Jadi saya sekarang muka kena ketat je lah Ya, muka macam tu. Tapi sebenarnya kan nampak doktor kata cintai apa yang kita ada. betul. Kan? Itu yang sebenarnya. Kalau kita terlampau nak ikut orang sangat, kita terlampau nak nampak muda walaupun sebenarnya usia kita dah meningkat. Saya rasa dalam sudut ni kan kita kena belajar menerima hakikat lah. Kan? Betul. Kalau kita tak terima hakikat, kita akan sentiasa tak puas hati. Yang okey berpada-pada tu okey lah. Yelah. Macam Muaz sendiri pengalaman peribadi kan, pernah ke pergi dapatkan rawatan kat klinik estetik ni? Saya tak adalah beria sangat, lebih kepada untuk nak jaga kulit dari segi itulah kadang-kadang kulit kita ni terbakar sebab sunburn dan sunburn. sebagainya kan. Pergilah adalah. Benda-benda macam tu je. Tapi selainnya saya lebih kepada macam itulah senaman, Yang pemakanan. cucuk-cucuk tu tak ada Cucuk-cucuk tak ada. Sebab nampak macam tak bergerak dahi tu semenjak dia menjak ni. Boleh gerak, boleh gerak. Itu sebab face mask. Betul. Okey, kita nak bagi laluan ni untuk Jom Masuk TV kita JMTV bersama dengan Inas Global Sdn Bhd. Silakan. Assalamualaikum, saya Su daripada Inas Global Sdn Bhd, pengeluar sabun serbaguna yang ada sijil halal yang diiktiraf daripada JAKIM. Dan okey, musim kita dah 5 tahun, actually kita dah 5 tahun di pasaran dan sekarang ni musim persekolahan. Okey, ibu-ibu jangan pening kepala bila anak baju dia jadi macam ni ya. Okey, pergi sekolah baju dia suci murni tapi bila balik sekolah masya-Allah hitam legam macam ni. Okey, lepas tu masuk dapur pula periuk legam macam ni. Tak payah risau sebab saya ada jalan penyelesaian dia. Okey, first kali kita akan basahkan tempat yang kotor ni and then kita akan ambil sabun cempaka, buat macam ni saja. Okey. Okey, actually kita masuk dalam mesin basuh, tak payah nak bilas-bilas sangat. Okey. Dia dah macam ni masuk dalam mesin basuh, kesan kotoran tadi yang hitam legam tu dia akan jadi bersih dan bilas sekejap saja dia dah hilang. Okey. Kesan dia. Okey, untuk periuk pula. Okey. Sekarang kita akan basahkan periuk yang hitam. Kita akan basahkan. Sebelum tu tuan-tuan boleh, puan-puan boleh print screen nombor telefon yang tertera kat situ. Okey, kita dah ada buka sebagai ejen. Okey, periuk ni kita hanya gosok sekejap saja dia dah jadi bersih macam ni. Bersih macam ni. Tengok. Kerak-kerak tadi dia macam ni dan bila bersih jadi macam ni. Okey? Dan untuk ibu-ibu semua, bukan itu saja. Tim Inas Global dia tengah mengadakan kempen beli sabun menang duit. Okey, berpeluang memenangi duit.
bila sabun ni ada keratan macam ni, puan-puan boleh puan-puan boleh ikut arahan yang kita berikan kat sini untuk claim. Beli RM17 akan memenangi hadiah banyak RM100. Okey? So just klik tengok pada keratan ni, ikut arahan dia. Okey, pastikan beli sabun Cempaka Ros keluaran Inas Global yang berkesan, power dan seberguna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. jadi satu saya rasa produk yang sangat baiklah. Betul Bila lah. kita tengok boleh bersihkan baju, periuk dan sebagainya. Sapu-sapu terus hilang. Jadi Jadi siapa nak lagi-lagi dapatkan anak-anak kita ni memang begitulah. Beli Dengan sekolah, pergi sekolah. Mas, Kotor saja bajunya. Boleh try pakai nanti, Muaz. Boleh. Sabun daripada Inas tu. Okey. Sebenarnya antara faktor juga yang kita belajar kan tadi dengan doktor pun pasal kulit yang jadi cepat tua ni daripada segi pemakanan. Jadi kalau kita tahu petua orang-orang dulu kita kena banyak makan ulam-ulam. Yes. Jadi kita ada VT kita nak kongsikan berkaitan dengan khasiat ulam ni. Jom kita saksikan. Menjalani hari-hari dengan usia yang semakin meningkat pastinya membuat kita terfikir bagaimana untuk kelihatan sentiasa awet muda atau kekal muda. Jangan risau semua, hari ini Borak Kopitiam akan berkongsi dengan anda antara ulaman yang sesuai diambil untuk kekal muda. Ulam raja. Walaupun mentah, ulam raja hanya perlu dicuci bersih dan boleh dimakan terus. Antara khasiat ulam raja, ia dikatakan dapat membantu meremajakan kulit. Pegaga. Pegaga antara ulam yang popular dan mudah ditemui. Seronoknya pegaga ini, ia boleh dimakan begitu sahaja bersama sambal, dibuat jus atau dijadikan kerabu. Amalan meminum air rebusan pegaga ini didakwa boleh menaikkan seri wajah. Jantung pisang. Yang ni tak boleh makan mentah-mentah tau. Ia perlu diceluk atau direbus dulu. Ia dikatakan mengandungi serat yang tinggi dan mampu membantu mengelakkan sembelit. Daun selum. Pernah dengar tak? Daun selum ini macam pegaga. Ia mengandungi pelbagai nutrien antaranya kalsium dan vitamin C. Timun Jepun antara ulam yang sedap dan rangup. Boleh dimakan dengan apa sahaja menu. Khasiatnya dipercayai dapat mengatasi masalah sembelit dan gastrik. Pucuk ubi. Pucuk ubi rebus merupakan salah satu bahan utama dalam pecel Jawa. Nak dicicah dengan sambal belacan pun sedap juga. Pucuk ubi juga dikatakan dapat mengurangkan sakit kepala, manakala air rebusannya pula dapat meredakan masalah cirit berit. Petai. Petai merupakan salah satu ulam kegemaran rakyat Malaysia. Walaupun baunya kurang menyenangkan, khasiat petai banyak tau. Berdasar kajian, petai didapati kaya antioksidan dan serat untuk kesihatan tubuh badan. Bagus kan setiap khasiat ulam ni? Yang tak suka makan ulam atau sayur tu boleh dah cuba makan hari ni. Nak kekal muda tak? Alright. Jadi jangan lupalah untuk kita makan ulam-ulaman ni walaupun ada yang tak suka sayur macam saya pun saya tak suka sayur. Tak berapa reti kadang-kadang. Tak reti. Tapi saya cuba jugalah. Muaz makan apa ulam yang paling suka? Ulam pegaga makan? Pegaga pun tak makan. Petai tu kira ulam ke? Timun tu kira ulam ke? Kira lah tu, kira. Okay. Saya ulam saya paling suka pucuk ubi dengan jantung pisang. Oh, steady. Kan kena dengan sambal belacan. Sedap pula, rasa tengah hari ni kena carilah. Okey. Alright, untuk anda kita ada pelbagai lagi perkongsian nak bawakan. Jadi untuk anda jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Okey, selamat pagi kepada anda semua, terutamanya yang awal pagi dah keluar untuk berjalan-jalan, bersenam, menghirup udara segar. Tahniah ya, sebab tu kadang-kadang kelihatan muda ni bukan saja pada wajah, tapi energi kita energi muda. Betul lah Muaz. Kan? Muaz semenjak berbasikal ni, nampak Bukan, sebab semalam masa saya berbasikal, saya terjumpa dengan seorang pakcik ni tengah kayu sorang-sorang tau. Oh ya. Umur dia 63 tahun. Seorang je ni Jauh. Naik bukit sama dengan kita orang. Masih lagi kuat sebab tu saya kata, okey, pakcik tu memang kelihatan umur 60
63 tapi energi dia tu energi yang 40-an. Oh, rasa sebaya lah dengan pakcik tu masa kaya tu. Rasa sebaya. Hebat pakcik tu. Betul lah. Itu antara tips-tipsnya ataupun antara faktor-faktor menyumbang kepada kesihatan kita dan juga penuaan kulit muka jugalah. Kena exercise, pemakanan, dan sekarang ni kita nak cerita pasal pemakanan kan. Yes. Tadi dah belajar pasal kulit, sekarang kita pasal pemakanan. Jadi kita bawakan orang yang nak memasakkan untuk kita secara online ni daripada Taman Melati katanya. Kita ada jurulatih pemakanan online Nur Iliana Baharudin Shah. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Morning. Morning. Pukul berapa sampainya breakfast nak hantar ke kita tu? Kita grab boleh sampai laju. Alright, jadi mungkin sekarang ni bila alang-alang coach dah ada dengan kita ni, untuk kita nak adakan menu-menu yang mudah lah untuk nak kekal awet muda ni. Menu-menu yang bila awet muda, menu yang sihat lah kan? Okey, betul. So, untuk kita kekal awet muda ni, tambah macam orang yang baru nak menua, macam nak masuk 30 tahun. Of course, bila dengar ulam-ulaman ni, diorang rasa macam, betul ke kena makan ni pahit kan? But actually, saya akan share sedikit a few ulaman yang mudah dapat seperti macam tadi Dr. Alina dah cakap. So, saya akan tambah a bit of ulaman yang kita boleh makan dengan nasi. Ataupun kita boleh buat beberapa menu yang akan saya share hari ini. Okey. Okey. Ulaman yang ada dengan coach tu apa? Okey, sebab tadi dah cerita dah a few, so saya tambah je lah. Ada ni, pucuk janggus. Pernah dengar tak, Hefni? Pucuk janggus? Pucuk gajus. Saya fikir juga tu. Saya risau. Lama juga. Saya siap nak Google lagi tadi. Saya takut janggut saya diragut ni kalau jadi ulam ni. Tak apa. Gajus. Pucuk gajus. Okey. Alright. Okey. Pucuk gajus ni dia bagus untuk kita punya antioksidan. Dia bantulah sebab macam tadi kita dengar Dr. Alina cakap pun bila awet muda kita bercakap pasal kulit. So ulam-ulam ni actually kita makan ni dia membantu dari dalaman lah. So it really help. Okey. Jadi kita nak buat apa menu kita ni, coach? Okey, hari ni kita akan buat menu sangat mudah, tak perlu masak. Memang jadi kenal lah. So the first saya akan share tentang jus. Ramai kan suka minum kan? Betul, Macam Happy betul. suka makan ulam ke jus? Lebih senang kalau minum lah tu rasanya. Saya jus. Kan? Kan. Terus masuk dalam perut je. Betul? Okey. So, saya tunjukkan ni ada a few sebab saya pun amalkan masa nak turun berat badan, lepas tu nak kekalkan lagi kan. So, sangat membantu untuk menjelang Ramadan juga. Okey. juga tu. Okey, so hari ni kita pilih ulam timun. Okey. Kau boleh nampak, kita ada timun, kita ada daun pegaga, kita ada nenas, okey, kita ada buah apel hijau. Okey, so kita akan gunakan hanya 4 bahan ni. Ini nak buat jus Kita ni akan dapatkan coach? satu jus. Okay, nak Satu kita demo terus ke? Boleh, silakan. Teruskan. Okey, teruskan. Alright. Okay, kalau kenapa kita gunakan semua ni, macam timun ni dia kaya dengan air. So really help untuk badan kita perlu always lembab. So bila sayur ataupun makanan ulaman itu ada kaya dengan air, dia akan bantulah melembabkan kulit dan sebagainya. So biasanya kita akan pakai, ikutlah blender you all Saya masuk terus. Paling selalu kita makan punya ulam lah timun ni. Saya semua tu boleh pegaga tu je saya nak masukkan dalam sekali jus tu. Aduh, pahitnya pegaga. Tapi mungkin kalau dia dah campur dengan ada buah tu rasa mungkin okey sikit lah kot Okey. Dia blend dulu timunnya. Blend je. Pegaga masuk. Okey. Dan yang ini untuk bagi manis. Siapa yang betul. rasa nenas dan nanti akhir sekali kita akan tastekan dengan perahan lemon atau limau. Okey, sangat Masukkan simple lah. nenas. Sekejap, saya masukkan. Nampak sedap juga Nak tergiur rasa ni. Bagus nenas ni adalah kita freezekan dulu. So bila dia keras, dia macam sejuk-sejuk jadi smoothie. Maksudnya simpan dalam peti Dekat tempat beku Ya. ke coach? Sekejap Kenapa tu? Pendek. Pendek. Kita Blendernya pun Kita- kenapa blendernya tinggi sangat tu? bila dah jauh-jauh ni coach, bila tak nampak tu dia nak kena bertanya sebab orang tengok kat rumah tu apa coach tengah buat dia jengkit tu Nampak tangannya. Okey.
blender tu. Kita terus boleh masukkan semua kan. Kita masukkan semua. Okey, Masukkan ini semua ikut blender. blender masing-masing Jangan nanti bila tengok coach dah buat macam ni nak dapatkan blender macam coach dah tak. Ikut je blender anda sendiri, masuk je semua. Okey, kita ikut blender sendiri sebab kita tak jual blender sekarang ni. Tak jual. Kita nak jual menu dia tu untuk kita buat tu. Menu apa ni, jus ulam ni. Okey. Alright, dah masuk semua. Oh, dah siap dah. Dah dia Blender coach tak ada bunyi memang tak ada bunyi. Tak ada. Kalau yang ada hampas tu macam dapat serdak-serdak dia kan. So you all kena perah dulu. Untuk dapatkan jus dia lah. So kalau macam saya dah siap. Wow. So that's why dia menjadi mudah. Hebatlah coach. Coach, cuba coach minum sikit. Nak tengok reaction muka tu. Rasa dia macam mana? Nak agak-agak. Okey, rasa dia because of ada nenas. Mula mungkin bau timun tu akan kuat. Itu pandangan a few orang yang mula-mula nak start minum lah. Kami panggil jus booster Ramadan ni. Kan? Okey. Minum So bila kita tambah perahan lemon dengan rasa manis nenas tu, dia akan bantu macam kita minum ala-ala apple nenas macam tu. Kalau tak tahan bau, tutup hidung jangan minum. Ada bau ke? Dia tak bau timun. Oh. Okey, jadi coach, menu seterusnya. Coach tak minum pun coach. Dah lah, coach Dah, nak dah, masak. minum, dah, okey lah, coach. Nanti coach minum lah. Tak, sebab nak tengok reaction muka tu. Nampak sedap ke tidak? Dah coach buat, Okeylah, mestilah okeylah. coach cakap sedap. Sendiri Tak, sebab puji kadang-kadang sendiri kan. orang minum pahit dia macam ada reaction tu. Ni nampak macam okey je. Okey, Okeylah, coach. boleh try. Seterusnya coach. Walaupun dia hijau macam betul ke? Tapi dia sedap. Betul, kami percaya. F ni je tak percaya. Saya percaya coach. Saya akan tambah protein shake lah untuk kenyangkan. Okey. Lepas tu kita nak buat salad sekarang. Salad orang panggil. Ya. Salad. Salad. Kalau diberi pilihan, Bahasa Melayu you all salad nak kena try buah-buah. Senang. Okey, so kat Coach, sini kita fokus salad kita sebab ni, biasa salad orang apa, makan sayur Coach? ni tak semua peringkat umur yang makan sayur. So when kita make it simple, menggunakan buah, kita boleh ambil salad ni anytime. Okay. Right. So saya kata ni kita menggunakan buah mangga. Okey. Buah mangga ni bagus. Dia ada vitamin C. Okey, melon is good also untuk dia ada tinggi air dan sebagainya. Okey, tembikai. Tembikai ni dia bagus untuk anti radikal daripada cahaya matahari. Kan wanita dia nak awet muda kan. So tembikai actually really help. Macam sunblock tembikai ni. Tu apa tu? Apple hijau. Dan juga kita ada badam yang ditumbuk Badam. untuk hiaslah untuk bagi rasa kacang-kacang. Alright. Senang je. Tengok. Okey ke? Saya laju sangat Okey, ke? Boleh. Silakan. Kita tengah salin resepi ni. Nampak macam susah ni nak salin jap. Salin. Okey, susah. Slow-slow lah kan. Tak apa coach, laju pun tak apa, nanti kau tak sempat kan. Alright, kita masukkan. Nampak tak? Nampak? Kamera saya ni nampak ulam je kan? Tak nampak coach. Saya betulkan. Okey. Coach nanti tak sempat coach. Tak payah betulkan kamera coach, nanti tak sempat. Okey, nampak tak? Nampak. Okey. Kita masukkan tembikai. Kita letak melon. Sebenarnya tak kisah pun buah apa yang you all nak sebab semua buah ada dia punya khasiat. Yang penting kita ikut apa kita nak makan. Betul. Alright. Okay, so ni ada mangga. Right. Lastly adalah apple. Apple. Wah ni sedap. Ini salad buah-buahan ke? Fruit salad lah Fruit salad lah. Fruit Fruit salad. salad. So dia memudahkan lah. Pagi, petang. And last adalah ni terpulang. Kalau you all suka macam ni boleh makan dengan kacang. Okay, but saya tambah protein. Macam protein sumber yogurt. Sumber protein menggunakan yogurt. Sebab untuk awet muda, sebab badan kita dasar dia protein. So actually untuk kekal awet muda, kita kena jaga cukup protein untuk badan juga. Walaupun just a simple snacking. Okay? So kita ambil yogurt. Kena banyak makan protein lah Sebab we have to know macam protein bantu untuk kita bina otot. So bila otot yang cukup bukan jadi sado je. Untuk wanita dia akan fit. Macam tu. Okay, this is the last. Ikut masing-masing ni terasa suka yogurt banyak ke tak. And last sekali kacang. Badam tu Okay, badam. Satu bulan nak tak kismis ke apa. So we have one salad buah untuk kekal awet muda. Senang lah coach. Betul. Nampak campur-campur je buah tu. Tapi
Coach, macam coach kata, buah tu kita boleh letak apa-apa je ke yang kita nak ataupun ada buah-buah yang tak sesuai sebenarnya? Okey, untuk kita elakkan macam seperti macam durian yang tu kita elakkan sekali-sekala okey. Tapi kalau macam kita nak buat untuk sihat ni, kita pilih more pada buah-buahan merah, kurangkan sikit isi kuning. Macam mango tu okeylah. Tapi kita jangan selalu, sebab kalori pada buah dan sugar pada buah itu. Okey, ni bila orang kata makan nasi kan, kadang-kadang coach, makan nasi ni pun boleh menyumbang kepada badan yang naik, lepas tu nampak lebih berumur dan sebagainya. Apa pandangan coach sendiri? Makan nasi ni okey ke? Dalam sehari tu kena ambil sikit ke ataupun langsung tak ambil? Okey, sebenarnya nasi tu tak bersalah pun. Okey, yang Kesian nasi tu bersalah Muaz disalahkan. kita makan non-stop. Kita makan non-stop. Okey, jadi kena makan tu berpada-pada lah coach Ya, segenggam. Ikut. Tengok tangan besar mana. So, untunglah kalau tangan tu besar, semenumbuk tu, dia bolehlah makan banyak nasi. Kalau kecil tu, okey. Tapi kita masuklah sayur sikit. So, banyaklah dapat karbo tu juga. Makanan yang seimbang lah. Macam sekarang kan kalau famous cakap pasal diet kan, yang orang buat suku-suku separuh tu kan. Jadi nasi sikit, lauk dia sikit, lepas tu sayur dia yang banyak, hijau-hijau dekat situ. Jadi doktor, ni coach. Kenapa awak teringat doktor tadi tu? Tak ada, cakap pasal kulit tadi. Pasal kulit. Dia teringat doktor je. Masih ingat doktor je. Coach pun dah lebih kurang doktor, dia tahu juga info-info ni. Nampak cover line kan? Coach, nak tahu juga coach, mungkin coach ada sedikit nasihat, especially untuk orang yang menjaga badan daripada ni, bukan setakat dari segi kulit. Kadang-kadang kulit ni dia berkait juga dengan faktor badan berat naik, turun semua tu juga kan? Pemakanan yang bersesuaian tu. Yes, okey. Of course, pertama, kita perlu fokus pada pemakanan seimbang dan adanya caloric deficit. Okey, kedua, of course, minum air yang cukup. Ramai minum air, tapi dia tak minum air kosong, dia minum air gula. So, more of water intake, ikut cukup badan. Dan lastly, of course, add on sedikit senaman. Dan lastly, you have to be happy. Kena happy lah. Bila kita happy, kita kekal awet muda. Betul. Wow, tengok coach pun memang seorang yang periang. Jadi Betul, coach, happy. kalau ada orang yang nak belajar menu-menu ni, Instagramnya macam mana coach? Okey, boleh ikuti Instagram saya, yana.baharudin. So, pelbagai resepi lah yang akan saya share. Alright. Instagram nanti kita follow dekat situ coach Terima kasih coach. Terima kasih coach. Okey, bye. Kan, simple je sekarang. Dengan pelbagai teknologi yang ada ni, orang masak pada rumah, buat menu-menu untuk breakfast pun kita dah boleh share kan. Kadang-kadang kita rasa macam alah, susahnya nak buat menu makanan sihat ni kan. Tapi kalau tengok coach buat tu macam tak adalah susah sangat sebenarnya. At least kalau mungkin kita tak boleh buat benda yang agak serius macam menu makanan yang berat-berat kan. Menu yang simple tu pun okey lah. Ni yang saya nak kongsikan pula ni. Sekarang ni untuk kita punya tips yang kelima daripada Lactogrow ni. 55. 5 tu tertinggal 1. 55, main badminton bersama. Jadi Lactogrow mempersembahkan tips dan aktiviti untuk papa dan mama lakukan bersama si manja agar mereka membesar ceria dan keluarga pun gembira. Tip inspirasi Grow Happy 55, main badminton bersama. Betul, papa dan mama mesti suka jika si manja ni ceria. Tapi kenalah cari sukan yang sesuai dan dapat mengajarnya lebih fokus, membina kekuatan tangan dan kaki untuk berlari seperti badminton. Jadi belilah raket yang ringan dan ajarkan langkah bermain dengan betul. Tak usah gopoh kerana si manja ni pasti dapat belajar dengan pantas. Ya, mama jangan malas bermain sekali tau. Jangan suruh anak je. Jadi si manja kena selesa dengan perutnya. Dengan probiotik L-Lutri dan juga Nestle Lactogrow, berikan si manja perut selesa dan lebih ceria dalam apa jua. Alright. Nah, masih lagi kita nak cakap pasal topik kita awet muda ni sekarang. Tapi untuk lelaki kan, macam Muaz cakap tadi kan, dari segi kulit tu kadang-kadang penjagaan dia kita nak senang-senang je. Betul. Tapi kita ada video ni kita nak kongsikan juga untuk lelaki untuk jaga badan ni macam mana. Jom kita tengok. Angkat besi ya kot? Angkat besi? Tu jadi sado je. Jadi sado. Yang lain-lain tu kita nak tahu tu. Warga emas, iaitu mereka yang berumur 60 ke atas, selalunya masalah yang kita kena periksa untuk mereka ialah 3 benda, iaitu musculoskeletal, iaitu dia punya sistem otot dan sistem tulang. Nombor 2 ialah neurological, iaitu dia punya sistem saraf. Yang ketiga ialah cardiorespiratory, iaitu sistem pernafasan dan juga sistem jantung mereka. Warga tua selalunya diorang complain of balance tak berapa betul, stability badan yang kurang. So itu satu. Nombor 2, kita akan tengok
perkara-perkara seperti sakit ataupun kurang balance ni, macam mana itu efek kepada mereka punya aktiviti. Benda lain yang akan melibatkan warga tua ialah flexibility, iaitu dia punya otot mungkin dah ketat, joint stiffness, iaitu dia punya sendi-sendi pun dah makin keras. Ya? So kalau otot dah ketat, sendi dah keras, pergerakan pun tak penuh. Macam kita mungkin boleh buka tangan tinggi, boleh angkat tangan tinggi, tetapi mereka mungkin sekadar sampai sini saja. So dalam rehabilitasi geriatrics, iaitu warga emas, yang penting ialah mereka dapat melakukan kita panggil ADL, Activities of Daily Living, iaitu perkara-perkara yang boleh membantu yang kita buat secara rutin setiap hari. Ya, mandi, makan, pergi kerja. Ya, so tu yang penting. Senaman yang saya nak ajar pesakit saya hari ini dinamakan sit to stand exercise, iaitu daripada duduk untuk berdiri. So, duduk daripada berdiri ni boleh juga jadi satu pemeriksaan nak tengok pesakit tersebut boleh tak dia daripada duduk untuk berdiri, sebab nak tengok kekuatan kaki, nak menguji kekuatan kaki dia. Pesakit mesti duduk di hujung kerusi, pastikan kerusi ini stabil, tangan kita letak cross dekat badan. Ya, supaya dia guna sepenuhnya bahagian kaki, tidak menggunakan bahagian tangan. Kita boleh lakukan ini sebagai senaman, iaitu kita suruh dia buat 10 kali dalam satu set dan kita lakukan 3 set, iaitu jumlahnya 30 kali. Senaman seterusnya yang saya nak ajar ialah untuk memperbaiki keseimbangan badan ketika nak berjalan. Ya, so kalau pesakit dekat rumah, pastikan ada kerusi yang tidak beroda dan juga agak stabil supaya kerusi ini boleh jadi sebagai bantuan kepada pesakit tersebut. So, saya akan letak berada di sebelah kanan saya dan kaki kita akan berjalan dengan cara jari bertemu tumit. Ya, jari bertemu tumit satu persatu. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita akan kecilkan kita punya base of support. So, lagi kecil base of support, lagi banyak ujian untuk keseimbangan badan dia. Kalau nak progreskan lagi, tak payah pegang kerusi dah. Ya, kalau rasa boleh buat sendiri, sila buat sendiri. Tetapi pastikan mungkin ada orang jaga, takut ada risiko untuk jatuh. So, kalau boleh insya-Allah elakkan daripada jatuh, terutama sekali kalau kita sudah berumur 60 ke atas. Untuk warga emas dekat luar sana ataupun mereka yang anak-anak yang punya ada warga emas yang tinggal di rumah yang sama, yang paling penting ialah kita dapatkan nasihat doktor dulu, pemeriksaan doktor untuk menentukan bahawa jika mereka ada sebarang penyakit. Harapan saya untuk semua warga emas di luar sana supaya boleh menjalani kehidupan yang lebih sihat, lebih berdikari. Yang paling penting boleh jalankan segala aktiviti rutin setiap hari seperti berjalan, pergi makan dan mandi. Dan juga jika kita katakan sihat tu, sihat daripada mana? Segi fizikal, segi mental dan of course segi emosional. Alright. Betul tau, sebenarnya kita dah cuba tadi masa Hanif tengah tunjukkan. Sebab kita kebiasaan kan, okey, kalau kita tak letak macam tu kan, kita bangun kita macam tapi mungkin sebelah satu tangan lagi. Ataupun paling malas, lama tak jumpa. Tu lambat. Kan? Tapi macam itu baru nampak ada karakter dia Muaz tadi. Bukan karakter, kita nak sihat. Oh, kita nak sihat. Okey. Bukan scene drama. Okey. Kita ada seorang lagi yang akan bersama dengan kita, orang yang memang cukup awet muda kalau kita tengok ni. Masih lagi aktif berlakon, masih lagi kuat kita tengok menjaga ni, pulut. Pulut kuning. Pulut kuning saya pernah rasa sedap. Jadi kita terus bersama dengan dia sekarang dalam talian. Kita ada pelakon Kak Zarina. Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam. Yes. Itu dia. Kak. Khabar baik, alhamdulillah. Macam baru lepas SPM tengok pagi-pagi ni Apa? Okey, ni mesti ramai di antara kita yang tanya selain daripada Kak Ina yang memang sangat kuat daripada dulu, tak pernah berhenti untuk berlakon dan sebagainya dan sentiasa senyum, kekal muda ya, dah masuk 5 series masih lagi maintain. Jadi mungkin boleh kongsikan antara rahsia-rahsianya lah yang Kak Ina sendiri amalkan. Rahsia? Tak ada rahsia lah, kita penjagaan harian lah. Macam kita kena sentiasa bersih, kemas. Lepas tu kena sentiasa present diri kita. Bangun pagi, kita siap. Siap diri kita. Jangan biarkan kita keluar daripada bilik kita tu dalam keadaan kita yang tak bersiap lah. Tapi macam Kak Ina sendiri, dari segi pemakanan tu, ada jaga ke pemakanannya? Ke main makan je semua benda? Tapi dah umur macam ni memang dah kena jaga juga. Tapi
selagi boleh makan makanan yang sedap, Kak Ina makan. Tapi kita hadkan pengambilan. Tak adalah makan sampai berlebihan. Tapi tak adalah macam orang kata sampai nak kena diet, bermati-matian, langsung tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, jangan makan tu, jangan makan ni, tak adalah. Sebab Kak Ina pun pernah ambil kos diet yang mereka anjurkan kan, dalam Instagram semua kan. Kak Ina pernah join juga. Tapi tak mampulah nak ikut cara mereka kan, begitu straight, tak boleh makan nasi, tak boleh gula, tak boleh garam, tak boleh. Jadi Kak Ina pernah tak orang cakap Kak Ina ni memang betul macam baru lepas habis SPM? Pernah tak ada orang cakap macam tu? Tak adalah. Saya rasa sebab saya cakap tadi tu Kak Ina nervous tu. Adalah habis SPM tapi nampak muda. Jaga untuk diri kita sendiri. Untuk kesihatan tu. Kita sendiri. Betul. Jadi kalau kita tengok, adakah penjagaan ni sebenarnya Kak Ina daripada muda lagi? Itu nak tahu juga kan? Ya, betul. Sebab mak Kak Ina pun dia mengamalkan jamu actually. Kak Ina, mak Kak Ina dia daripada dulu dia memang amalkan jamu-jamu. Dia buat jamu sendiri kan. Jadi jamu bonda basah ni, bonda basah special ni Kak Ina memang makan daripada zaman Kak Ina anak dara lagi. Sampai sekarang pun memang tak berhenti. Walaupun Kak Ina ada ambil produk-produk lain, produk Datuk Ali Shukri, produk lain-lain Kak Ina ambil dan makan, tapi jamu mak Kak Ina tak tinggal lah. Macam tadi kita bercakap dengan doktor dan juga coach tu, sebenarnya antara faktor yang boleh jadikan kulit kita tu cepat berusia tu bila kita stres dan tidur ataupun rehat tak cukup. Macam Kak Ina kita tahu sibuk shooting back to back pagi malam. Jadi macam kalau ke set tu ada ke apa-apa suplemen yang diambil supaya kekal bertenaga, cukup rehat semua tu? Ke setakat minum macam air putih banyak ke? Mungkin boleh kongsikan sikit Kak? Minum air kosong tu bagus. Dia minum air itu memang satu kemestian lah, bawa set satu guna air masak sendiri kan. Tapi makanan-makanan lain Kak Ina kena jaga jugalah. Sebab stres ni kadang-kadang sebabkan macam Kak Ina pun kat sini kat rumah Kak Ina ada anak-anak autism kan. Tapi Kak Ina tak suka Kak Ina suka lepaskan. That's why kadang-kadang Kak Ina buat video, aku share kat orang supaya orang tahu, supaya awareness sampai dan kita pun rasa tak terbeban dengan masalah kita. Boleh sharing dengan orang luar macam tu. Tak nak pendam lama-lama lah kiranya. Tak mau pendam lama-lama. Memang benda tu adalah rutin harian kita yang perlu kita tempuhi dan tak perlulah kita kata satu masalah besar untuk kita. Dan kalau kita lihat dari segi pembagian masa ni, Kak Ina memang hebatlah. Meniaganya lain, berlakonnya lain, jaga anak-anak yang istimewa ni lain kan. Jaga keluarganya lain. Jadi bila kita jumpa Kak Ina, serius bila kita jumpa tu tak pernah rasa macam dia ni tak cukup tidur ni, dia ni tak cukup rehat ni. Nampak dia macam mana kat dalam TV, macam tu jugalah kat luar. Jadi pembagian masa tu macam mana Kak Ina? Nak tahu juga tidurnya macam mana, kena ada ke khusus macam mana pun nak kena cari 6 jam tidur ataupun terpulang? Tidur tu penting. Tidur tu memang kita kena tidur 6 jam. Kalau kita tidur pukul 12 malam, pukul 6 pagi kita bangun, kita kena kadang-kadang kita tidur pun tak ada juga masanya kita tidur tak cukup sebab macam Kak Ina masak rendang apa semua kena kilang buat paste rendang kan. Tapi kita top up balik bila kat rumah tu, kita top up balik macam 1 jam, 2 jam. Bila dah berumur ni kita kena ingat kita tak macam muda dulu. Jadi bila kita bangun awal, tengah hari kita akan rasa mengantuk, rasa penat. Sekurang-kurangnya kita kena ada apa orang panggil good nap waktu tengah hari tu. Waktu lepas main Zohor tu kan, kita boleh tidur sekejap 10 minit pun jadi. Lelapkan mata, relax, refresh balik. So kita dapat energi baru nanti bila kita bangun. Antara yang Kak Ina amalkan lah sebab ialah kerja sibuk kan. Saya pun pernah juga dulu, kalau ikut tips Kak Ina, saya dulu pun masa kalau ada syuting drama, sampai-sampai set saya terus tidur. Saya cakap dengan diorang sebab supaya saya tak nak stres. Tu yang kadang-kadang sampai dia kejutkan saya, scene tak habis-habis. Belum nak buat lagi, asyik tidur je. Kak Ina, nak tahu juga Kak Ina. Kak
Kak Ina nak tahu pasal Kak Ina punya perniagaan kan, kita tahu memang sibuk sekarang, memang hot market ni dia punya pulut juga tu kan. Betul. Yang apa ni, selain daripada pulut tu Kak Ina ada ke perancangan-perancangan untuk Nampak ni. Oi, Allah Akbar. Ini kita nak hantar kat kita. Baru siapkan pulut kuning ni. Ni pulut kuning berhias. Cuma sekejap lagi kena nak hias dia. Hias dia sebab ni ada customer tu Ada buat. order. Biasanya memang kalau ni ganti kek lah. Biasa kalau orang buat hari jadi ke, sambutan hari ibu ke, sambutan apa-apa, majlis akikah kan. So dia akan tempah yang macam ni lah. So nanti kena hias kat atas ni dengan buah-buahan. Macam cantik Sedap lah. betul lah. Kak Ina, Kak Ina, kalau nak alamat nanti kita bagi kalau nak hantarkan pulut tu ke kita. Boleh. Cantik lah. Tak payah lama, saya dah tahu tempat tu. Okey, Kak Ina, bagaimana pula Kak Ina kalau kita tengok kan, sebagai seorang selebriti ni, kena maintain, kena sentiasa kelihatan cantik. Itu adalah kehendak penonton nak, orang luar nak. Dia tahu artis, nampak elok. artis yang dia sayang tu kena nampak cantik walau apa saja yang berlaku. Jadi Kak Ina ada tak pernah rasa satu masa tu stres dan sebagainya? Aku ni dah makin tua kan, nanti Penat nak cantik ni. Penat nampak cantik. Buang sampah pun kadang-kadang tak dalam TV pun, betul. buang sampah lain je. Even though nak pergi pasar pun kita kena berkemas, kena bukanlah cantik pergi pasar nak pasang bulu mata. Tapi maksudnya pergi pasar tu pun keterampilan kita kenalah sikit-sikit solek-solek sikit. Jangan biarkan muka kita pucat, lesi, tak bermaya, tak orang tengok pun macam kenapa dia sakit ke. Kadang-kadang kalau kita tak present diri kita elok-elok, orang akan ingat kita ni ada masalah. Ini ada masalah keluarga ke, apa ke, stres sangat ke kan. So kalau boleh jangan tunjuk pada orang apa masalah kita, yang kita tengah ada masalah. So kita relax, kita macam saya kalau dengan anak-anak pun saya lepaskan nangis sama-sama, nangis lepas tu lepas dah habis dah tak mau nangis lagi, kita happy pula bawa orang keluar. Macam-macam benda, memang macam-macam benda kita lalu, tapi jangan biarkan perkara tu menjadi satu bebanan besar dalam hidup kita. Kena sentiasa positif lah Kak. Ya, Kak, betul. saya nak tahu Kak, sebab Okey. kadang-kadang Bukan, dia bukan panggil Afni. Panggil siapa tu? Panggil anak dia. Oh, salah dengar. Ingat panggil kita. Afni. Ini dia. Ini dia. Abang. Yes. Baru lepas breakfast ke? Dia tak boleh cakap. Jadi akak, kalau kita tengok, yelah, pemangkin. Semakin lama anak-anak akak ni semakin dewasa kan? Okey. Jadi kita lihat semakin hari semakin dewasa kan Kak? Mesti cabarannya... anak-anak akak, yes, dia berbeza. bangun pagi, dia dah siap mandi, dia letakkan baju semua dekat dalam washing machine. Dia dah siap-siap, dia nak suruh bawa pergi kedai. So sebenarnya time ni time nak bawa dia pergi kedai. So tambah dia. Memang dia ikut on time betul lah Kak? Betul, memang on time. Okey. Tapi memang on time. Azil dengan Azal memang on time. Azal, dia tahu pukul 8 time dinner. Dia akan bawa abang dia pergi dinner, makan dengan dia. Lepas tu dia akan, lepas dinner dia akan bagi abang dia ubat untuk abang dia rehat. Lepas tu dia pula akan turun bawah, dia akan tunggu sampai 12 malam baru dia akan naik atas bilik dia. Time tidur dia kata. Disiplin ni. Bagus lah. Tapi kalau kita berkait balik dengan topik kita yang kita bincangkan ni pasal awet muda ni Kak. Nak tahu lah Kak, macam ada setengah orang dia berbelanja ribuan ringgit untuk kelihatan muda Kak. Akak ada tak berbelanja sebesar sebegitu Kak? So far dalam hidup saya belum lagi lah enjek apa muka Enjek semut. Saya belum pernah buat lagi lah. Tapi mungkin kena buat kot. Janganlah Kak, ni dah lawa dah. Ni dah elok dah Kak. Nanti lain pula kita jumpa Kang. Okey Kak, jadi tips tak nasihat kepada semua yang mahu sentiasa kelihatan muda? Saya lagi suka natural way lah. Natural, cantik tu kalau tua lah, tapi tua tu tetap kemas, cantik. Saya suka tengok kalau orang tua tetap kemas, bersih, cantik walaupun dia pakai bedak sejuk tapi nampak muka dia manis je. Terjagalah gitu Alright Kak, terima kasih banyak bersama dengan kita. Tak payah over tapi nampak sentiasa bersih, kemas dan sentiasa bersedia. Okey Kak, walaupun kita tahu akak punya Instagram mengancam Kak followers. Tapi kalau siapa lagi yang belum follow Kak, boleh share Instagram akak Kak? Ini dia. Instagram saya Zarina Zainuddin _
Underscore kat belakang sekali follow lah. ada dekat situ. Kita nampak tu ada apa tu? 2 million tau. Wow. 2 million. Luar biasa. Jadi tahniah sekali lagi kepada Kak dalam kita lihat kejayaan dan juga kerjaya yang berterusan sampailah sekarang. Bukan senang tau, orang lama nak ada follower 2 million tau. Tahniah Kak. Terbaik. Okey, terima kasih. Stay safe Kak. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Alright. Kan? Orang lama punya tips ni memang nak atau tak nak kita kena guna FF. Betul. Sebab diorang ni ada pengalaman dan pengalaman tu sentiasa mendewasakan mereka dan mereka turunkan kepada kita. Kita tidak boleh menolak tau. Kadang-kadang petua-petua ni. Betul. Kita ambil, kita dengar kan. Kadang-kadang ada logiknya dekat situ kalau kita kaji balik dan benda tu kalau untuk kebaikan kita, apa salahnya kita cuba juga. Tapi itulah harapnya sampai nanti peluk guna kita. Yes. Ni kita nak bagi laluan sekali lagi untuk JMTV ni bersama dengan Aris Prop Holdings. Silakan. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Anda bersama saya, Syekh Jamil dan juga Datuk Haris kita. Datuk, kita kat mana sekarang tu? Dekat mana? Di Kevin Geprek, Cerah Selatan. Ya, dan Apa ni, pastinya Chef? hidangan semua hari ini ialah itu ayam geprek dan juga Ayam geprek. chicken gold salted egg ni. Okay, Datuk, kita nak cerita tentang produk kita iaitu Aris Burger. Aris Burger? Yang wujud daripada 2018 lagi dah. Okey. Aris Burger ada 4 burger istimewa dia. Antaranya Apa tu, kita Chef? ada burger daging, Burger kita daging. ada ayam, kita ada daging kambing. Satunya dalam Malaysia, yang pertama di Malaysia iaitu burger ayam kampung. Burger ayam kampung? Ya, burger ayam Tak kampung. pernah dengar, Chef, sebelum ni. Nak beritahu Datuk ni. Okey, untuk makluman Chef, burger ayam kampung ni merupakan burger yang telah diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia yang pertama di Malaysia. Dan yang seronoknya, burger ayam kampung ni adalah datang daripada ladang Aris Aris Burger sendiri. Chef, janganlah tunjuk apa ni sedap-sedap ni, Chef. Apa ni, Chef? Ni daging ayam. Daging ayam, burger Daging ayam. burger. Saya ada lagi tinggi, Chef. Tengok, Chef. 5 Lagi tingkat, tinggi, 5 tingkat. Dan juga Datuk, apa lagi yang ada? Apa yang ada lagi dengan kita? Aris Burger juga ada mengeluarkan ayam kisar. Ayam kisar ada 2 saiz. Ya. Ini 400 gram dan ini 800 gram. Ya, Daging kisar 400 gram. Ya, kepada nak buat kecil dan sebagainya boleh gunakan ini. Kita Buat ada spaghetti dan sebagainya boleh gunakan ini. Yang kita ada Cantik. untuk saiz 800 gram. Ya. Dan yang istimewanya, ayam kisar daging kisar keluaran Aris Burger ini 100% adalah daging. Ya. Sekarang ni Datuk, Ya, cerita-cerita dah Ya. di mana nak dapat itu? Di Aris Burger ni telah banyak masuk pasaran. Di Malaysia ni kita boleh dapatkan produk Aris Burger di Ion B, Ion Jesco, kita ada di Sogo, kita ada Maiding, kita ada Checkers, ada Billion. Banyak lagi, Chef. Ini antaranya sahaja tempat-tempat yang boleh dapatkan Aris Burger. Dan info yang secara terperinci di website Aris Burger iaitu www.arisprop.asia dan kita ada juga Facebook, Chef. Kita ada Facebook Aris Prop Holdings Sdn Bhd, Aris Burger dan IG aris.burger. Okey Datuk, Aris Burger semestinya Aris, sedap dan berkualiti. Yum, yum, yum. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Oi. Saya cuba lagi. Cuba. Cuba lagi. Rupanya memang susah sebenarnya. Memang. Dia terasa lah bebanan tu dekat kaki. Tapi kalau untuk exercise tu, bolehlah sama-sama kita kat rumah tu. Mungkin ada akak-akak, makcik-makcik sambil-sambil sebelum nak pergi ke dapur masak tu, kita bangun dulu macam ini. Betul. Untuk Jadi, kekuatan kaki. Bukan apa, kita betul, kadang-kadang bila dah tengok TV lama sangat ni, badan kita rasa tak sedap sangat kan? Okey, sebab tu kita kena buat exercise. Tapi untuk anda, malam ni semua orang nanti-nantikan. Apa tu? Siapakah juara untuk anugerah juara lagu ke-35? Saya ternanti-nanti. Siapakah host Backstage AJL? Wow. Saya pun ternanti-nanti siapakah host untuk launch AJL 35. Nanti kita ceritakan selepas ni. Kembali selepas ni Borak Kopi Tiam. Rasa berdebar-debar daripada pagi, daripada malam tadi, bawa ke malam ni. Sebab semua orang dah tak sabar nak tahu. Untuk tahun ni, siapa yang menang agaknya, Mas? Betul. Kami AJL daripada ni. tadi duk bincang-bincang. Rasanya, lagu-lagu ni semua boleh menang. Mungkin ada orang kata Kakak boleh menang dengan Lokabi. Ada orang kata mungkin juga Aina Abdul. Ada uniknya lagu masing-masing. Tapi kalau boleh buat pilihan satu lagu, Mas. Saya? pilih. Tak tahulah. Saya suka lagu Aina Abdul lah. Aina Tu saya Abdul, lebih suka lah kot. Lagu ni Semalam. Semalam yang hangat. Semalam hangat Bukan, Wings. tu Wings. Dia semalam je. Semalam. Macam Maksudnya, AF ni pula. saya rasa kalau bagi saya nampak kuat tu lagu
Luka Sikta Kimi Kimo dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza yang Syiha nyanyi tu. Tujuh Nasihat. Tujuh Nasihat ya. Saya nampak lagu tu macam boleh pergi lah Mas. Oh itulah. Kita rasa lah kan. Prediction kita lah. Prediction kita. Mungkin kita nak kongsikan juga ada video berkenaan dengan prediction ni. Betul. Tak, sebelum kita nak pergi tu, kita nak tunjukkan kepada anda juga. Semua orang kata macam mana keadaan mereka rehearsal sewaktu konsert sebenarnya tu. Juga kan sekarang SOP sekarang ni kan SOP kena dijaga. Jadi kami nak bawakan untuk anda lah. Ini antara kita nak bagi teaser dulu lah kan untuk malam ini. Yes. Anugerah Juara Lagu AJL merupakan pertandingan muzik tahunan yang mengangkat lagu terbaik bagi memberi pengiktirafan kepada hasil kerja komposer, penulis lirik dan penyanyi lagu. Diadakan di Stadium MPSA Shah Alam jam 9 malam nanti, acara anjuran TV3 sejak tahun 1987 ini akan mempertandingkan sebanyak 12 buah lagu berkualiti. Kelainan paling ketara dengan norma baharu lah. Kita tak ada penonton, kita buat tempat yang lebih kecil. Tapi AJL tetap AJL lah. Macam mana pun AJL tetap AJL. Kalau faham maksud saya tu. Mula-mula tu memang agak macam dia jadi... Yalah benda yang kita dah plan, eager nak buat. Lepas tu dia jadi slow sikit. Tapi once dah diumumkan, bila kerajaan umumkan dah boleh buat balik dan kita ada kebenaran ataupun permit daripada pihak MKN, daripada Kementerian Komunikasi Multimedia semua. Dan kita start enjin balik lah. Pertama kali menjejakkan kaki ke anugerah paling berprestij negara dalam industri muzik, penyanyi kecil molek berusia 28 tahun ini telah membuat persiapan rapi bagi mencabar 11 lagi finalis yang lain. But of course nervous tu ada, tapi bila rasa benda ni tak akan terjadi tanpa grup yang hebat daripada tim muzik-muzik, sebab walaupun apa yang jadi postpone dengan keadaan pandemik ni, tapi masih lagi diorang semua berjaya untuk menjalankan juga anugerah juara lagu yang ke-35 ni. So alhamdulillah, macam Bella happy ada, nervous ada, terharu pun ada, sedih pun ada, macam-macam ada. But of course Bella rasa kali ni persembahan Bella lebih kepada penghargaan Bella untuk peminat-peminat Bella yang menantikan performance peluang kedua daripada Nabila Razali sendiri. Bertanding pada anugerah juara lagu yang lalu memberi sedikit pengalaman kepada penyanyi belenggu rindu ini. Bakal berduet dengan Raja Pop Datuk Jamal Abdillah dengan lagu ciptaan Hello Saini dan Ezra Kong memberi sedikit keterujaan buat Wani Hasrita. Kali ni punya perasaan dia macam lagi lega sebab mungkin sebab well prepared dan orang kata tu dah ada sedikit ilmu-ilmu sedikit lah, sebab sebelum ni saya memang masuk dalam AJL waktu lagu Menari itu memang zero knowledge langsung, yang sepatutnya kena ada team, kena ada orang yang jaga vokal, kena ada orang yang jaga mic, something like that lah. Tapi sekarang ni dah kita ambil pengalaman tu kan sebagai pembelajaran kita. So yang kali ni punya insya-Allah harap-harap semua berjalan dengan lancar. Selaku pengarah muzik pada anugerah juara lagu kali ini, pelbagai persiapan rapi telah dilakukan bagi memastikannya berjalan lancar. Persediaan alhamdulillah very good. It's on time kan. So far okay lah. Kita dah rehearse 70% of the artist, semua berjalan lancar. So it's good so far. Musician as you can see kat belakang, I think this is about 25 piece. 25 about that lah. So dia mini pop orchestra lah. Harapan memang untuk membuat persembahan yang lebih baik dari last year. I think every year we want to improve lah. We want to get better. And this year the songs are very good. So memang kita enjoy lah the music. We really enjoy doing the music. Selain persiapan nyanyian dan persembahan, aspek keterampilan juga perlu dititik beratkan. Baju Bella daripada Nurita Harith, and then makeup by Ramzamud, and then style by Bidin. So semuanya according to what we plan lah. So hopefully hari Ahad tu berjalan dengan lancar je, itu je. Baju kita pakai Rizman Ruzaini dan menggunakan stylist saya iaitu Kak Tim Fatimah. Makeup daripada Kak Kina Sakina.
Tanpa kehadiran penonton, anugerah juara lagu edisi ke-35 ini bakal berlangsung berlandaskan prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Sebanyak 5 kategori dipertandingkan iaitu persembahan terbaik, vokal terbaik, tempat ketiga, kedua dan yang paling ditunggu-tunggu, trofi juara lagu sendiri. Okey, kepada peminat-peminat Bella semua, thank you so much kerana tanpa anda semua mungkin Bella pun tak ada berada di sini. So thank you so much dan juga thank you kepada semua yang support lagu ini, peminat atau tidak. Thank you so much. Terima kasih banyak kepada semua yang support Wani daripada dulu sampailah sekarang. Harapnya kali ini kita dapat buat yang terbaik. Anugerah juara lagu kali ini akan dihoskan oleh Awal Asyari, Sherry Al-Haddad serta Haziq Husni. Jangan lupa malam ni anugerah juara lagu ke-35. Oleh kerana tadi suara Lata Koko tak bagi tahu siapa lagi host yang lain tu, betul, kita kena bagi tahulah kan. Kita selalu sebut nama dia, dia tak sebut nama kita pun. Itulah dia tak tahu. Selain daripada Husni pula. Haziq Husni. Minta maaf Haziq. Aku dah tengok tadi Haziq Husni. Selain daripada Haziq, Muaz akan buat launch AJL 35 bersama dengan Sisi Mat dan juga FD. Launch AJL tu sebelum AJL? Sebelum AJL. Dia macam red carpet. Sama. Tapi kita dalam norma yang baru, pastinya akan ada sedikit perbezaan. 8.30 ke 9? Yes. Di TV9. Di TV9. Okey, macam saya punya, kita akan buat YouTube yang mana setiap kali komersial kita akan pergi ke backstage, ada games kita nak main dengan peserta-peserta AJL ni lah. FD pun ada juga. Bukan setengah jam, sampai habis show. Oh, lagi hebat. Sampai habis show. Panjang tu. Okey, tak apa pun jangan lupa malam ni kita sama-sama akan saksikan siapa akan jadi juara untuk anugerah juara lagu yang ke-35. Mungkin ramai yang dah berteka-teki, boleh terus hantarkan je kan, gunakan hashtag AJL kalau nak share kat social media ke apa. Dan besok nanti kita tahulah siapa yang menang nanti. Betul. Yang paling penting kita tengok tu dengan rasa enjoy, relax, tak payah nak marah-marah, tak payah nak kecam-kecam, kerana ini adalah pengiktirafan untuk industri muzik tanah air kita dan secara tak langsung kita fikir secara meluas, ianya memberi ruang kerja kepada rakan-rakan kita yang terlibat dalam industri. Muaz sekarang gaya bercakap tu macam baru lepas pergi kelas motivasi Ada kena ni? Saya hebat. Saya hebat, tepuk bahu. Kita boleh berjaya. Okey, tapi untuk hari ini cukuplah kita punya borak kopi tiam yang kita kongsikan awet muda dan juga sedikit VT persiapan AJL tu. Macam biasalah minggu depan kita akan back to studio untuk AJL pula. Untuk borak kopi tiam bagi Dia kalau dah salah tu, dia sambung dah lah, jomlah. Kita tengok sesuatu untuk anda. Jangan lupa malam ini AJL 35 9 malam di TV3, okey? Assalamualaikum.